Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafidz dan ini Pastikan Sahih 20 Jun 2022. Anda akan bersama saya selama 30 minit ini untuk saya kongsikan kepada anda perkembangan terkini, berita yang sahih dan yang telah ditentukan untuk makluman anda. Baik, untuk segmen yang pertama kita mulakan untuk segmen Sahih. Baik, kita mulakan segmen yang pertama ini dengan merujuk kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan PIK Kids ataupun pemberian imunisasi COVID-19 kepada golongan kanak-kanak. Ini berikutan sempena sambutan Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 pada 16 Jun 2022 yang bertemakan Pelindungan Sepanjang Hayat untuk Semua. Justru PIK Kids Kebangsaan bagi kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 11 tahun akan dibuka selama 5 hari bermula 20 Jun iaitu hari ini sehingga 24 Jun 2022. Antara objektif adalah untuk ibu bapa dapatkan vaksin bagi anak-anak yang terlepas vaksin sebelum ini dan juga menggalakkan ibu bapa ambil peluang ini terutamanya bagi ibu bapa yang baru tahu mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga baru saja buat keputusan untuk benarkan anak anda mendapatkan vaksinasi. Untuk maklumat lanjut anda boleh terus saja ke KKM untuk maklumat lanjut. Baik, seterusnya, sekiranya anda memiliki anak yang disahkan orang kurang upaya ataupun OKU, apa yang anda perlu lakukan sekiranya anak anda dikategorikan sebagai OKU? Apa yang paling penting, ibu bapa, ahli keluarga dan komuniti juga mainkan peranan dan tanggungjawab yang penting. Di sini KKM mengklasifikasikan ataupun meletakkan 3 kategori peranan ibu bapa, ahli keluarga dan juga komuniti di mana kesetiap entiti ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahawa anak-anak OKU ini sentiasa terbela dan sentiasa diberikan perhatian. Antara apa yang anda perlu lakukan adalah rehabilitasi perubatan, pendidikan sosial dan juga latihan vokasional, dan ini adalah penting kerana demi menjamin kerana anak OKU ataupun anak normal sekalipun kita perlu melayan mereka dalam keadaan yang sama. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda sedikit infografi berkenaan dengan perkara iaitu skam emas ataupun perangkap emas murah yang dikatakan sebagai pajak gadai. Ini adalah salah satu bentuk skamer yang anda perlu beri perhatian ketika ini iaitu skamer menawarkan harga emas jauh lebih murah berbanding harga pasaran semasa kononnya bagi menebus nilai gadaian yang tidak dilangsaikan penggadai dalam tempoh setahun, dan selalunya penipuan ini ataupun skamer ini aktif melalui platform Instagram, website Shopee, Lazada, Facebook dan pelbagai lagi aplikasi media sosial lain. Jadi anda perlu berhati-hati sebelum anda terjerumus dalam perkara ini. Baik, kita sedia maklum bahawa keadaan cuaca ketika ini tidak menentu. Ada beberapa kawasan mengalami hujan lebat dan juga ada sesetengah kawasan mengalami panas terik dan juga kemarau. Justru operasi pembenihan awan dilakukan ataupun kita panggil sebagai OPA ini adalah infografi yang dikongsikan oleh Met Malaysia. Bagaimanakah tata cara melakukan operasi pembenihan awan? Ini adalah keadaan situasi biasa yang dilakukan oleh Met Malaysia bagi memastikan bahawa keadaan hujan ataupun kadar hujan turun dalam keadaan normal untuk memastikan kolam ataupun tasik takungan air kembali penuh disebabkan oleh beberapa kawasan yang mengalami takungan air dalam keadaan kritikal akibat cuaca panas ketika ini. Baik, seterusnya kami kongsikan pula kepada anda. Ini siaran media yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang berkenaan dengan kes seorang lelaki Cina dalam restoran makanan di Bandar Mahkota Ceras. Ini berkaitan kes pukul di mana pada 18 Februari 6, 2022 pada jam 4 petang, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang telah menerima satu laporan polis daripada seorang lelaki Cina berumur 48 tahun mengenai kejadian pengadu telah dipukul semasa berada di salah sebuah restoran makanan di kawasan Bandar Mahkota Ceras. Hasil siasatan pihak polis, kejadian sebenar berlaku pada 17 iaitu sehari sebelum laporan dibuat pada jam lebih kurang 8 malam semasa pengadu berada dalam di restoran bersama 4 lelaki Cina yang mana 2 daripadanya
dikenali pengadu dan pengadu dan suspek berjumpa adalah kerana telah bersetuju dan menyelesaikan masalah peribadi mengenai perselisihan faham yang dinyatakan. Baik, seterusnya, kita tahu bahawa ketika ini semua sedang melihat kepada pakej haji dan sebagainya kerana kita akan menyambut bulan haji ataupun Hari Raya Korban tidak lama lagi. Dan ini ada berkenaan dengan perkara yang kita kongsikan iaitu waspada pakej badal haji. Bagaimana kita ingin kenal pasti pakej-pakej yang diragui ini, antaranya wujud lambakan pakej yang mencurigakan, harga yang tidak munasabah serendah 500 hingga 3,000, ini jelas sekali tidak munasabah, dan juga tidak jelas siapa yang melaksanakannya, menggunakan nama pelajar Malaysia yang tinggal di Madinah dan Mekah, dan badal haji terikat syarat-syarat tertentu dan tidak boleh dilakukan sesiapa sahaja. Dan banyak lagi peraturan-peraturan serta perkara-perkara lain yang perlu anda beri perhatian kerana kita khawatir mungkin ahli keluarga ataupun anda sendiri yang menjadi mangsa kepada pakej badal haji yang dilakukan secara tidak mengikut lunas undang-undang ataupun secara palsu ini. Baik, seterusnya, selaras dengan keputusan kerajaan berkaitan penutupan permohonan My Travel Pass ataupun MTP untuk kemasukan ke Malaysia, semua majikan yang hendak membawa masuk semula pekerja asing pemegang pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS yang telah tamat hendaklah mohon re-entry PLKS mengikut ketetapan berikut, iaitu pemohon re-entry PLKS hendaklah dilakukan oleh majikan yang sah dan kemudian re-entry PLKS boleh dipohon secara dalam talian melalui pautan yang tertera, dan permohonan yang sama juga hanya untuk PLKS yang telah tamat bermula 18 Mac 2020 hingga 15 April 2022 dan pekerja asing yang berada di luar Malaysia sepanjang tempoh tersebut. Pekerja yang berada di Malaysia dan tamat PLKS dalam tempoh tersebut adalah tidak layak memohon. Dan tempoh permohonan adalah sehingga 30 Jun 2022 sahaja. Ini bermakna sehingga hujung bulan ini sahaja. Baik, seterusnya, Akta Profession Guaman Syari'i Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 akan mula berkat kuasa bermula 21 Jun 2022 bagi pemakaian di wilayah-wilayah persekutuan. Menurut YB Senator Datuk Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Akta 814 ini bertujuan memartabatkan institusi perundangan syariah dan memperkasa profesion guaman syari'i melalui kawal selia secara menyeluruh, setaraf dengan profesion guaman yang dikawal selia di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 iaitu Akta 166. Selain itu, ia juga akan dapat meningkatkan kedudukan mahkamah syariah serta mengarus perdanakan undang-undang syariah selaras dengan undang-undang sivil. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda langkah-langkah yang kita perlu lakukan untuk menangani kekurangan bekalan makanan. Dan di sini kami kongsikan kepada anda infografik penting. Antara langkah-langkah jangka pendek adalah wujudkan simpanan stok ayam, memudahkan proses bayaran tuntutan subsidi harga ayam, memudahkan cara prosedur import ataupun IP makis dan juga mempercepatkan proses keperluan lesen pengimportan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS. Ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwajib untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Baik, dan ini berita terkini berkenaan dengan rawatan terkini COVID-19 berkenaan dengan Nirmart Relva dan juga Ritonavir, rawatan terkini COVID-19. Ini berfungsi menghentikan pengandaan virus dalam sel, membolehkan kesihatan pesakit bertambah baik dengan lebih cepat. Syarat penggunaan ubat hanya digunakan kepada pesakit berusia 18 tahun ke atas dan juga dijangkiti COVID-19 tahap ringan hingga sederhana dan jangkitan dialami berisiko tinggi untuk menyebabkan kemasukan ke hospital. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut persefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Beta benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik, dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kini kita memasuki segmen yang kedua, segmen Semasa, dan kita mulakan dengan laporan ini. Perkhidmatan MRT laluan Putrajaya Fasa 1 semestinya memberikan kegembiraan khususnya penduduk yang tinggal berdekatan dengan jajaran berkenaan. Pelbagai kemudahan dapat mereka peroleh selain memudahkan pergerakan ulang-alik ke tempat kerja selain bersiar-siar bersama keluarga pada hujung minggu. Rata-rata masyarakat tidak mahu melepaskan peluang menaiki perkhidmatan itu sejak ia mula dilancarkan pada Khamis lalu. Mereka tidak melepaskan peluang bahawa keluarga bersesiar menaiki MRT, lebih-lebih lagi dengan tambang percuma. Seramai 500 usahawan terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal, orang kurang upaya OKU, belia, orang asli dan asnaf disasar terlibat dalam penghasilan produk menggunakan bahan semula jadi. Ia bukan sahaja mampu meningkatkan taraf hidup peserta, malah melestarikan alam sekitar. Sasaran ditetapkan Persatuan Seni Jahitan Kreatif Malaysia sempena program Back to Nature. Pelancarannya disempurnakan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Program yang berlangsung hingga 26 Jun di Pavilion Bukit Jalil menyaksikan pengunjung berpeluang belajar teknik mengekstrak warna dan corak daripada tumbuhan untuk dipindahkan ke atas fabrik. Turut tersedia demonstrasi bengkel dan gerai jualan di Tunku Azizah Handmade Market. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail menyeru seluruh umat Islam supaya berganding bahu membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia wajar diambil berat oleh setiap Muslim. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menutup program perkampungan sunnah siri ke-7 di Masjid Alwi di Perlis. Berangkat bersama ialah Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akasyah Khalil. Majlis penutup itu turut dihadiri Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, Barisan Esko Kerajaan Negeri dan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Tuanku Said Sirajuddin bertitah Perlis menjadi benteng utama ahli sunnah wal jamaah daripada segala amalan tahyul,
khurafat dan tokok tambah ajaran agama tanpa asas benar yang dilihat semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat. Dalam pada itu, agensi penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah termasuk rasuah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan juga memegang prinsip pengasingan kuasa dengan badan kehakiman bebas menjalankan perbicaraan tanpa campur tangan luar. Mengulas Perhimpunan untuk Kebebasan Badan Kehakiman Anjuran Badan Peguam Malaysia Jumaat lalu, Perdana Menteri berkata, agensi penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah. Beliau meminta semua pihak agar tidak mempersoal, sebaliknya menghormati agensi penguatkuasa yang menjalankan tugas mengikut perundangan negara. Separation ataupun pengasingan kuasa di dalam sistem demokrasi kita. Sebagai pengamal undang-undang, saya faham tentang separation of power ataupun pengasingan kuasa ini, doktrin pengasingan kuasa, dan saya menghormati setiap tiang ataupun setiap cabang ini. Menghormati kebebasan legislatif di dalam membuat undang-undang, di dalam meluluskan undang-undang dalam parlimen, menghormati sistem kehakiman dari segi mengendalikan kes mahkamah, malah dari segi membuat penghakiman pun kita menghormati dan tidak pernah campur tangan di dalam keputusan mahkamah dan cara mereka mengendalikan mahkamah. Itu kita tak campur tangan. Itu jaminan daripada kerajaan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata cadangan melepaskan kenderaan berusia lebih 10 tahun belum sesuai dilaksanakan di Malaysia. Kerana dasar seperti itu memerlukan kajian terperinci dari segi kesediaan dan kemampuan rakyat. Beliau berkata demikian berikutan cadangan dibuat pasukan saintis Universiti Kebangsaan Malaysia UKM diketuai pakar psikologi trafik dan keselamatan jalan raya UKM Profesor Dr. Rozmi Ismail yang mencadangkan kenderaan berusia lebih 10 tahun dilepaskan bagi menyeimbangkan jumlah kenderaan baharu dan lama di atas jalan raya. Menurut Wee Ka Siong lagi, ada lebih 34 juta kenderaan berdaftar secara rasmi dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, tetapi hanya 22 juta sahaja yang aktif memperbaharui cukai jalan setakat ini. Sayangnya bukan satu, banyak lagi yang perlu kita lihat. Pertama, betul, kalau kita nak suruh orang jangan pakai kereta, tapi kita mesti ada satu jaringan sistem pengangkutan awam yang lebih sempurna. Sekarang kita masih dalam proses untuk menyempurnakan. Baru saja kita buka MRT laluan MRT 2 fasa 1. Fasa 2 kita tunggu 7 bulan kemudian kita akan mula. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad Koop Sahabat mengumumkan pulangan dividen sebanyak 10% dalam mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan kali ke-9. Pengerusinya Muhammad Najib Muhammad Noor mengumumkan perkara itu, pulangan dividen 10% bersamaan dengan RM5.8 juta kepada 243,163 anggota koperasi tersebut. Pengumuman kadar dividen 2021 ini dianggap kadar tertinggi dicatatkan Koop Sahabat sejak penubuhan pada tahun 2012. Menurut Muhammad Najib, walaupun aktiviti perniagaan terkesan ekoran pandemik COVID-19, pihaknya sentiasa mencari peluang baharu dalam usaha membantu ahli koperasi. Baik, perkembangan berikutnya. Beberapa tindakan telah dilaksanakan oleh kerajaan sebagai tindak balas kepada kenyataan menghina Nabi Muhammad SAW oleh dua ahli politik negara India. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata pada 7 Jun lalu, Wisma Putra telah memanggil Pesuruhjaya India di Kuala Lumpur bagi menyerahkan notis bantahan bagi pihak kerajaan. Difahamkan dua ahli politik tersebut kini telah digantung dan dilucutkan jawatan dalam kerajaan India selepas insiden terbabit. Dalam pada itu, katanya bersempena mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar ASEAN India Jumaat lalu, beliau telah hadir bermesyuarat bilateral serta pertemuan bersama rakan sejawatnya S. Jaisankar dari negara itu. Antara yang dibangkitkan adalah berkenaan isu dua ahli politik tersebut dan kedua-dua pihak dijangka akan mengadakan perbincangan dalam mencari penyelesaian agar masalah sama tidak timbul pada masa akan datang.
Perkampungan Sunnah edisi ke-7 yang sedang berlangsung di Masjid Alwi Kangar dari 17 hingga 19 Jun 2022 adalah bagi memberikan platform untuk membincangkan topik-topik semasa sebagai usaha pendedahan kepada kepentingan dalil dan kaedah yang benar dalam beragama. Hanya melalui kaedah yang benar, khasiat Islam itu sendiri dapat diambil manfaat oleh para pengikutnya. Program sebegini dilihat bukan sahaja berbentuk perkongsian ilmu tetapi juga pendedahan kepada masyarakat berkenaan idea dan tunggak pemikiran utama yang didokong bersama. Demikian dititahkan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail selepas berkenan berangkat menyerahkan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS berjumlah 21,000 kepada seramai 30 orang asnaf terpilih dalam kalangan anak kariah Masjid Alwi Kangar sempena program terbabit. Program tersebut yang telah bermasuk edisi ke-7 pada tahun ini masing-masing akan menerima 700 setiap seorang yang akan diagihkan oleh amilnya Ismail Hashim. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasyah Khalil. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka terus meningkat pada suku kedua dan ketiga tahun ini didorong oleh usaha berterusan kerajaan untuk menarik pelaburan asing selain kejayaan program vaksinasi COVID-19. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pertumbuhan sebanyak 5% yang dicapai pada suku pertama tahun ini turut menjadi petunjuk bahawa prestasi ekonomi negara akan terus bertambah baik. Ini ekoran daripada dasar-dasar dan program yang telah dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan program vaksinasi COVID-19 negara dapat disegerakan. Malah kini lebih 98.5% populasi dewasa telah mendapat suntikan dan seterusnya membolehkan sepadan negara dibuka dengan selamat. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Kita semua seharusnya fokus pada membantu memulih kemaslahatan rakyat. Sikap bila sudah merah, kapur salahkan kunyit dan kunyit salahkan kapur. Ini tidak akan dapat membantu dan membela nasib rakyat Beta yang terhimpit dengan pelbagai dugaan. Justru Beta menyeru agar satu plan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup untuk berada pada tahap yang bersesuaian. Bagi memastikan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara, Kerajaan Tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan Tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti
simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan inilah segmen yang terakhir, segmen notifikasi, dan diteruskan hebahan kepada anda pada malam ini inklusif akan bersiaran seperti biasa sebaik sahaja selepas berita perdana pada jam 8.40 malam. Pada malam ini kita akan bercakap berkenaan dengan merakyatkan sains, menginsankan teknologi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI pada malam ini di TV1 di saluran berita RTM dan juga melalui Facebook Live berita RTM, dan juga anda boleh tonton secara muat turun di telefon pintar anda di RTM Klik. Baik, seterusnya sebaik sahaja selepas bicara ataupun inklusif itu, kita akan teruskan dengan bicara naratif bersaingan sengit ekonomi bangkit. Ini yang kita sering war-warkan kepada anda. Dan pada malam ini bersama dengan Encik Iskandar Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC pada jam 9 malam juga di saluran yang sama. Baik, seterusnya Kementerian Kewangan bersama dengan pelanggan di Negeri Pahang Darul Makmur. Ini adalah berkenaan dengan satu program jelajah penting, iaitu taklimat program pengakuan sukarela dan pengampunan pada 24 Jun 2022 bermula jam 11.30 pagi sehingga 12 suku petang, dan juga pameran Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada 24 dan juga 25 Jun bermula 8 pagi hingga 6 petang. Baik, maklumat tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi hari ini. Teruskan bersama kami di Berita RTM kerana yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Hafidh Hossan. Terima kasih kerana menonton. Jaga diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.